Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada semua. Sebentar. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Kita bertemu di dalam pertemuan pembacaan hadis Kitab Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala bersama dengan para pelajar Madrasah Hidayatul Muttaqin. Mudah-mudahan adanya manfaat, adanya kebaikan, adanya ibrah dan pengajaran yang kita perolehi insya-Allah summa insya-Allah. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan komen di Facebook dan juga TikTok. Ahlan Fatimah Samsuddin, Saadiyah Muhammad Arifin, Ninda Anis, Izzi Aish dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Kita nak sambung daripada pembacaan hadis Kitab Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan kita dah berada pada siri yang ke-62. Pada siri yang ke-62. Kita dah berada pada tajuk sunnah untuk mencurahkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali sewaktu mandi. Maka sewaktu mandi, sunnah untuk mengambil air 3 kali dan mencurahkan ke atas kepala sebanyak 3 kali. Maka dibawakan bab ini nak menerangkan tentang sunnah melakukan perbuatan tersebut. Walaupun mandi tidaklah seperti wuduk, ada basuhan 3 kali muka, 3 kali tangan, tidak. Tetapi ketika mana basuhan pada kepala disunnahkan untuk mencurahkan air sebanyak 3 kali. Dan ini yang Nabi SAW lakukan. Riwayat 741. Wa bi ilahi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Shaybah qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Sa'q an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu beliau berkata, "Tamarau fil ghusli." Para sahabat telah berbahas berkenaan tentang mandi di sisi Nabi SAW. Maka mereka sedang berbahas, berdebat, membicarakan bagaimanakah cara ketika mana mandi. Maka apakah yang mereka bahaskan? Kata Jubair bin Mut'im, faqala ba'dul qaumi amma ana fa inni aghsilu ra'si bikadha wa kadha. Maka sebahagian para sahabat berkata, adapun aku ketika mana mandi, aku akan basuh kepalaku dengan cara sekian dan sekian. Maka Nabi SAW bersabda, amma ana, adapun aku, fa inni ufidu, maka aku akan mencurahkan ala ra'si, di atas kepalaku, thalatha akuf, 3 genggaman air. So Nabi SAW tidak ada shower, tidak ada apa. Maka Nabi SAW mengambil 3 hafayat, 3 genggaman air, dan Nabi SAW akan curahkan pada atas kepala baginda Nabi SAW. Maka daripada sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang ke-5 daripada bawah, kata Imam Nawawi, wa fihi jawazul munadharah wal mubahatha fil ilm. Daripada sini kita tahu boleh, diharuskan, dibenarkan untuk berbahas berkenaan tentang perkara ilmiah. Namun kalaulah lebih kepada pada waktu itu perdebatan yang tidak membawa kepada manfaat, maka tidak digalakkan dan lebih baik ditinggalkan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, amma ana fa inni ufidu ala ra'si thalatha akuf.
Maka maksud daripada salasa akuf, kata Imam Nawawi, al-muradu salas hafanat. Nabi SAW mengambil 3 genggaman air. Kullu wahidah minhum mil'al kaffain. Setiap satu Nabi akan mengambil 1 genggam penuh air. Maka Nabi bila mandi, selain daripada Nabi sampaikan air pada rambut, pada janggut, pada muka dan sebagainya, bila Nabi dah selesai, kita dah baca juga dalam riwayat pada waktu petang sebelum asar, maka Nabi akan ambil 3 genggaman air dan Nabi SAW akan curahkan pada kepala baginda Nabi SAW. Nabi akan melakukannya sebanyak 3 kali. Maka daripada sini kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadisi istihbabu ifadatil ma' ala ra'si thalatha. Daripada sini juga kita belajar sunnah untuk melakukan perkara mencurahkan air pada kepala ketika mandi sebanyak 3 kali. Ianya adalah sunnah. Wa huwa muttafaq alaih, dan ianya pendapat yang dipersetujui oleh para ulama. Wa alhaqa bihi ashabuna sairul badani qiyasan ala ra'si. Daripada sini sebahagian para ulama mazhab Syafi'i mengkiaskan bahawa dibuat begitu juga pada seluruh anggota badan yang lain. Dibuat begitu juga pada seluruh anggota badan yang lain, dibasuh 3 kali. So Nabi hanya buat ada kepala, dan ada para ulama mengkiaskan juga pada badan dan sebagainya. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian ada juga yang mengatakan seperti pada baris yang terakhir, kata Imam Nawawi, sebahagian daripada para ulama mazhab Syafi'i, contohnya Abul Hasan Al-Mawardi, beliau berkata, la yustahabbu takraru fil ghusl. Tidak ada perbuatan membasuh berulang-ulang kali seperti mana wuduk di dalam mandi. Dan ini adalah pendapat Abul Hasan Al-Mawardi. Riwayat yang seterusnya, riwayat 746. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Sulaiman bin Surat an Jubair bin Mut'im, daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya disebutkan di sisi baginda berkenaan tentang mandi hadas besar. Faqal, maka Nabi bersabda, amma ana, adapun aku, fa ufrigu ala ra'si thalatha, aku akan mencurahkan air pada kepalaku sebanyak 3 kali. Maka Imam Muslim bawakan hadis-hadis ini nak menerangkan bahawa walaupun mandi tidaklah seperti wuduk, ada basuhan anggota badan sebanyak 3 kali, namun yang sabit, yang sunnah daripada Nabi, curahan air pada kepala, maka itu ada sebanyak 3 kali walaupun tidak disebutkan pada anggota tubuh badan yang lain. Riwayat 743. Wa bi ilahi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Ismail bin Salim qala akhbarana Hushaimun an Abi Bishr an Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya rombongan utusan daripada Thaqif telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, inna ardana ardun baridah, sesungguhnya tempat kami iaitu Taif adalah satu tempat yang sejuk. Fakaifa bil ghusl, maka bagaimanakah cara kami patut mandi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana, adapun aku, fa ufrighu ala ra'si thalatha, maka aku akan mencurahkan air pada kepalaku sebanyak 3 kali. Ini adalah ringkasan daripada sebenarnya perbualan yang lebih panjang. Qala Ibn Sulaim fi riwayati hadatsana Hushaimun qala akhbarana Abu Bishr wa qala inna wafda Thaqifin qalu ya Rasulullah. 744. Wa bi ilahi qala hadatsani Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab yani Thaqafiyya qala hadatsana Ja'far an abihi an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ightasala, apabila baginda mandi hadas besar, sabba ala ra'sihi, baginda akan mencurahkan atas kepala baginda thalatha hafanat, genggaman penuh air sebanyak 3 kali. Hafanah maksudnya mil'ul kaffain, 2 tangan penuh air. Maka Nabi akan curahkan 3 kali pada kepala baginda sewaktu mandi hadas.
Faqala lahu Hasan bin Muhammad, inna sya'ri kathir. Maka Hasan bin Muhammad bertanya, adakah cukup begitu? Kerana sesungguhnya rambutku banyak. Maka Jabir berkata, aku telah berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, adalah rambut Nabi SAW aksar, lebih banyak daripada rambutmu, wa atyab, dan rambut Nabi lebih bagus. Maka sebenarnya Nabi SAW melakukan ini. Bila kita baca hadis tentang sifatul ghusl, cara mandi Nabi SAW adalah setelah daripada Nabi menyampaikan air pada keseluruhan rambut, janggut dan wajah baginda, barulah kemudian Nabi SAW mencurahkan air ke atas kepala baginda Nabi SAW. Bab yang ke-12 berkenaan tentang wanita yang menjalinkan rambut. Bahasanya saya kurang pasti, menjalinkan, ataupun bahasa mudah, menjadikan rambut pada waktu itu bertocang. Menjadikan rambut pada waktu itu bertocang, disambungkan, dijalinkan satu rambut dengan rambut yang lain. Maka adakah wanita yang seperti ini mereka perlu untuk membuka tocang tersebut ataupun jalinan rambut tersebut? Maka dibawakan oleh Imam Muslim lebih kurang 3 riwayat yang Nabi SAW mengatakan tidak perlu. Namun dibawakan nanti di hujung tajuk kata-kata Abdullah bin Umar yang mana ianya adalah perlu. Maka bagaimanakah nak digabungkan di antara riwayat-riwayat ini? Riwayat yang mengatakan tidak perlu membuka tocang ataupun jalinan rambut, dan riwayat yang mengatakan perlu. Maka kata Imam Nawawi, kita akan baca pada Atiyah. Macam mana boleh buka pintu? Dah pandai buka pintu. Nak bagi salam, bagi salam, Okey, sini bagi salam, sini. Allah. Sini, sekejap je, cepat. Tu tak nak marah. Sini. Macam mana dia boleh terlepas? Laju sangat. Sini Atiyah. Bagi salam. Bagi salam, lepas tu dah. Okey, bagi salam. Ya, bagi salam. Ya, tak nak malu, bagi salam. Jangan, tak nak marah. Tenang. Sabar. Bagi salam. Assalamualaikum semua. Okey, dah Sebab Allah. Okey, dah. Tutup pintu rapat-rapat. Nak kunci tak boleh. Allahumma salli ala. Sebab dia daripada kecil dah biasa. Setiap kali saya buat live datang, dulu merangkak. Sekarang ni dah laju dah. Tutup pintu rapat-rapat. Okey, maka dibawakan hadis-hadis, adakah perlu seorang wanita yang menjalinkan rambut dia ataupun pada waktu itu menjadikan tocang rambutnya, adakah perlu dibuka? Maka ada riwayat yang kata tak perlu, ada riwayat Abdullah bin Umar yang kata perlu. Maka para ulama pada waktu itu mencari persamaan, bagaimanakah nak menggabungkan riwayat tersebut. Sebab itu pada baris yang terakhir kata Imam Nawawi dalam syarahnya pada muka surat ini, maka mazhabuna wa mazhabul jumhur, pandangan para ulama Syafi'i dan majoriti para ulama, anna dhafairal muhtasilah, bahawa wanita yang perlu mandi wajib, maka jalinan rambut yang dia buat, tocang yang dia perbuat, apabila dia pasti air boleh sampai kepada keseluruhan rambutnya, zahir dan batin, min ghairi naqdin, tanpa perlu membuka ikatan tocang jalinan rambut, lam yajib naqduha, maka tak perlu buka. Sebab yang penting air sampai. Kalaulah dengan jalinan rambut, cara diikat itu air boleh sampai pada semua bahagian rambut, maka para ulama kata tak ada masalah dan tak perlu untuk buka. Wa illam yasil illa binaqdiha, dan kalaulah air tidak boleh sampai kecuali dengan membukanya, wajib naqduha, maka wajib untuk membuka ikatan jalinan tocang pada rambut tadi. Dan hadis Ummu Salamah adalah diambil kira berkenaan tentang rambut yang boleh yang berkenaan air yang boleh sampai kepada semua bahagian rambut, min ghairi naqdin, tanpa dibuka. Lianna isal al-ma, kerana menyampaikan air pada semua bahagian rambut, wajibun, dalam mandi wajib adalah wajib. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua kata Imam Nawawi, wa idza kana lirrajul dhafirah, kalaulah lelaki pun dia ada menjalinkan rambut, dia ada menjadikan rambutnya tocang, maka hukumnya adalah hukum sama seperti wanita.
Kata Imam Nawawi, dan Nabi SAW waktu musafir, kita jika berkesempatan kita akan baca Syama'il Muhammadiyah nanti, maka Nabi SAW ketika mana musafir, seperti waktu pembukaan kota Mekah, Nabi jalinkan rambut Nabi, Nabi cantumkan rambut Nabi, Nabi jadikan rambut Nabi menjadi 4 tocang ketika mana waktu permusafiran, lagi-lagi ketika mana pembukaan kota Mekah. Wa'lam anna ghusl ar-rajul wal mar'ah min al-janabah wal haid wal nifas wa ghayriha min al-aghsal al-mashru'ah sawa'un. Maka kata Imam Nawawi bahawa mandinya lelaki dan wanita disebabkan hadas, sama ada hadas itu adalah haid, nifas dan sebagainya, maka cara mereka adalah semuanya sama, iaitu perlu untuk menyampaikan air pada seluruh anggota badan. Kecuali wanita yang perlu mandi hadas besar kerana haid dan nifas, maka ada arahan tambahan daripada Nabi yang mana mereka perlu meletakkan sesuatu yang wangi pada kemaluan mereka untuk menghilangkan bau-bau yang disebabkan darah tersebut. Nanti itu kita baca pada bab yang berikutnya. Riwayat 745. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Ishaq bin Ibrahim wa ibn Abi Umar kulluhum an ibn Uyainah qala Ishaq akhbarana Sufyan an Ayyub bin Musa an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi an Abdullah bin Rafi, daripada Abdullah bin Rafi yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Ummu Salamah, daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, inni mar'atun ashud dhafra ra'si, aku adalah seorang wanita yang terlalu suka, terlalu banyak untuk menjadikan tocang rambutku ataupun menjadikan jalinan rambutku. Dia pada waktu itu ikat rambutnya antara satu sama lain. Afa'an quduhu li ghuslil janabah, adakah aku perlu buka ikatan jalinan tocang tadi untuk mandi wajib? Maka Nabi bersabda, tidak. Innama yakfiki, sesungguhnya hanya cukup bagi kamu antahsi, untuk mencurahkan air pada kepalamu sebanyak 3 kali, dan pada waktu itu memastikan air sampai pada keseluruh rambut. Thumma tufidina alaikil ma', dan kemudian kamu curahkan ke atas kepala kamu air, fatuthurin, maka kamu akan menjadi suci. Maka daripada hadis ini para ulama menyebut, kalaulah pasti bahawa air akan sampai tanpa perlu membuka, maka hadis Ummu Salamah adalah jawapannya, tak perlu untuk membuka ikatan jalinan ataupun tocang pada rambut, yang penting air sampai. Riwayat 746. Sebab itu kita dah baca pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada Syarah An-Nawawi, pada baris yang pada muka surat 302, bagaimana Nabi akan pada waktu itu memastikan air sampai pada setiap celahan rambut baginda. Riwayat yang ke-746. Wa bi ilaihi qala hadatsana Amr bin Naqid qala hadatsana Yazid bin Harun tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Humaid qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Thawri an Ayyub bin Musa fi hadzal isnad wa fi hadits Abdul Razzaq afa anquduhu lil haidati wal janabah, adakah aku perlu buka ketika mana nak mandi haid dan juga mandi hadas besar? Maka Nabi bersabda, la, tidak perlu. Thumma dzakara bi makna hadis Ibn Uyainah, riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat 747 pun lebih kurang sama. Kita akan baca sanadnya sahaja. Wa bi ilaihi qala hadatsani Ahmad bin Sa'id ad-Darimi qala hadatsana Zakaria bin Adi qala hadatsana Yazid yani ibn Zura'in an Rawi ibn Qasim qala hadatsana Ayyub bin Musa bi hadzal isnad wa qala afa'a hullu, adakah aku perlu membuka tocang jalinan rambut, ikatan rambut ketika mana aku mandi wajib? Walam yadhkurul haidah, dan tidak disebutkan perkataan haid dalam riwayat ini. 748 menceritakan Abdullah bin Umar suruh untuk buka. Maka ini menunjukkan kalaulah rambut tersebut dengan ikatan jalinan tocang air tak sampai, maka hendaklah dibuka. Wabi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ali bin Hujr jami'an an ibn Ulayyah qala Yahya akhbarana Ismail bin Ulayyah an Ayyub an Abi Zubair an Ubaid bin Umair qala balagha Aisyah, telah sampai kepada Aisyah, anna Abdullah bin Amr, bahawa sesungguhnya Abdullah bin Amr, minta maaf bukan Abdullah bin Umar, sebaliknya Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, ya'murun nisa, beliau telah memerintahkan para wanita, idza ightasalna, apabila mereka
mereka nak mandi, ayyan qudna, hendaklah mereka membuka ikatan, tocang, jalinan pada rambut mereka. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, ya ajaban li ibn Amr, alangkah peliknya Abdullah bin Amr. Hada, apa yang beliau katakan. Ya'murun nisa, beliau menyuruh para wanita apabila ingin mandi untuk membuka ikatan pada rambut mereka. Afala ya'muruhunna, mengapa tidak dia menyuruh mereka untuk mencukur sahaja rambut mereka. Laqad kuntu aghtasil, adakah demi sesungguhnya aku pernah mandi bersama dengan Nabi SAW min ina'in wahid, daripada bekas yang sama, wa ma azidu, dan tidaklah aku lebih daripada sekadar mencurahkan air pada rambutku sebanyak 3 curahan. Tetapi kata para ulama, Abdullah bin Amr suruh kerana beliau risau wanita-wanita yang tak sempat dengan zaman Nabi, mereka tidak menyampaikan air pada keseluruhan rambut mereka. Sebab itu untuk berhati-hati, beliau telah suruh mereka untuk buka tocang dan ikatan pada rambut mereka. Bab yang seterusnya, ini adalah pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi tidak ada shampoo, tidak ada akan sabun dan sebagainya. Maka apabila wanita-wanita, bila mereka selesai daripada haid, bila mereka selesai daripada darah haid, mereka dah bersih, maka Nabi SAW ajar kepada mereka untuk mereka mengambil kapas dan mengambil kasturi. Dan bila dah selesai mandi, mereka hendaklah pada waktu itu menyapukan kasturi pada kemaluan mereka supaya hilang bau darah dan sebagainya. Maka itu yang Nabi SAW suruh dalam untuk mendidik wanita pada zaman tersebut. Namun pada zaman ini, dengan wanita pada waktu itu dah diajari, dah mengetahui, dan kemudian pada zaman kita ada macam-macam jenis shampoo, sabun, wangian dan sebagainya. Maka pada waktu itu sebab itu tidaklah diajar pada zaman kita. Namun pada zaman Nabi SAW mengajar para wanita yang baru selesai habis darah haid dan nifas untuk mereka meletakkan kasturi pada kain ataupun kapas dan meletakkan pada kemaluan mereka bila dah selesai mandi. Sebab itu dibawakan bab yang ke-13, bab istihbab isti'mal al-mughtasilah, sunnah untuk menggunakan bagi perempuan yang mandi daripada haid firsatan, satu cebisan kain ataupun kapas, min miskin, yang diisi dengan kasturi, fi mawdi'id dam, dan pada waktu itu diletakkan pada tempat di mana adanya darah, iaitu pada kemaluan. Kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang keempat daripada tajuk ini dalam kitab syarahan beliau, waqtalafal ulama, para ulama telah berbeza pendapat fil hikmah, apakah hikmah Nabi SAW menyuruh untuk para wanita memakai kasturi. Fasahihul mukhtar, maka yang tepat adalah seperti yang dikatakan oleh majoriti para ulama, annal maqsuda biisti'malil miski, bahawa tujuan daripada menggunakan kain yang diletakkan kasturi, tatyib, untuk mewangikan tempat di mana keluarnya darah, wa daf'ir raha, dan untuk menghilangkan bau darah daripada tempat tersebut. Dan kemudian ada pada waktu itu pendapat-pendapat yang lain. Kemudian dua baris bawahnya, wahtalafu, dan para ulama berbeza pendapat, bilakah waktu nak diletakkan cebisan kain yang diletakkan kasturi pada kemaluan wanita tadi. Maka berkatalah para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tasta'miluhu ba'dal ghusl, dan ini yang tepat. Bila dah habis mandi hadas besar, mandi wajib, maka pada waktu itu barulah diletakkan kain yang berisi kasturi pada kemaluan tersebut supaya menghilangkan bau darah dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat yang ke-749, wa bi ilayhi qala hadatsana Amr bin Muhammad an-Naqid wa ibn Abi Umar jami'an an ibn Uyainah qala Amr hadatsana Sufyan bin Uyainah an Mansur bin Safiyah an ummihi an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'alat imra'ah, seorang wanita telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, kaifa taghtasil min haidatiha, bagaimanakah cara mandi bila dah berhentinya darah haid. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fadzakarat, maka Aisyah kemudian dia telah menyebut yang sesungguhnya Nabi SAW telah mengajar kepada wanita tadi kaifa taghtasil, bagaimana cara mandi. Cuma ni Aisyah tak sebut dalam hadis ini sebab poin dia adalah bukan nak mengajar cara mandi, maka diringkaskan.
Summa, kemudian kata Aisyah, kemudian Nabi SAW menyuruh wanita itu untuk mengambil firsatan, cebisan kain ataupun kapas, min miskin, dari yang berisi kasturi. Maksudnya ada cebisan kain yang diletakkan kasturi, diletakkan wangian. Fatatahharu biha, maka pada waktu itu Nabi menyuruh untuk wanita tadi membersihkan dirinya dengan kasturi tadi, dengan cebisan kasturi tadi. Namun wanita ni pergi tanya kepada Nabi sehingga Nabi merasa malu. Wanita ni bertanya, "Kaifa atatahharu biha?" Bagaimana aku nak membersihkan diri dengan cebisan kain yang berisi kasturi tadi? Maka Nabi SAW bersabda, "Tatahhari biha wa subhanallah." Bersihkanlah diri kamu dengan kasturi tadi, subhanallah. Nabi mengucapkan dalam keadaan ta'ajub, merasa hairan. Wastatara, dan Nabi menjauhkan diri. Maksud Nabi SAW pada waktu itu tak dapat nak terangkan lebih lanjut. Wa asyara lana, maka perawi pada waktu itu mengisyaratkan Sufyan bin Uyainah bahawa Nabi menutup wajah baginda dengan tangan baginda. Kerana pada waktu itu Nabi SAW malu untuk menerangkan kepada wanita yang bertanya ini. Maka Aisyah berkata, wajtazabtuha, maka aku pun menarik wanita ini ke arahku. Wa araftu, dan aku faham apa yang Nabi SAW ingin terangkan. Maka aku berkata, tattabi'i biha atharad dam, dekat mana keluarnya darah, maka pada waktu itu sapukanlah pada tempat keluar darah. Iaitu sapukanlah kain yang berisi kasturi tadi, wangian tadi, sapukanlah pada tempat di mana keluarnya darah, iaitu pada kemaluan, untuk menghilangkan bau darah daripada kemaluan tersebut. Wa qala Ibnu Abi Umar fi riwayati, faqultu tattabi'i atharad dam. Nanti kita akan belajar dalam riwayat yang lain, Nabi menyuruh untuk menggunakan daun sidi. Secara ringkasnya, apa-apa yang digunakan untuk menghilangkan bau. Zaman kita ada shampoo, ada sabun, maka gunakanlah itu. Zaman tersebut tidak ada. Sebab itu Nabi suruh memakai kasturi ataupun daun bidara untuk menghilangkan bau daripada mana tempat keluarnya darah. Terima kasih banyak-banyak. Ini santai, moga Allah balas dengan keberkatan pada rezeki dan sebaik-baik ganjaran. Riwayat yang ke-750, 750, riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilahi qala hadatsani Ahmad bin Sa'id. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahmad bin Sa'id ad-Darimi qala hadatsana Habban qala hadatsana Wahib qala hadatsana Mansur an ummi an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan, bahawa sesungguhnya seorang wanita telah bertanya kepada baginda Nabi, kaifa aghtasil, bagaimanakah aku patut mandi ketika mana aku telah bersuci daripada haid wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, khudhi, ambillah kamu firsatan, cebisan kain ataupun kapas, mumassakah, yang pada waktu itu tidak diletakkan kasturi, fatawaddai biha, dan sapukanlah pada tempat keluar darah. Kemudian kemudian perawi menyebutkan hadis yang lebih kurang sama dengan hadis riwayat Sufyan. Riwayat 755 menerangkan pada waktu itu Nabi SAW menyuruh mereka menggunakan daun bidara. Sebab daun bidara pun pada waktu itu boleh menghilangkan bau yang tak enak, bau darah dan sebagainya. 751, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad al-Musanna wa ibn Bashar qala al-Musanna hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Ibrahim bin al-Muhajir qala sami'tu Safiyah tuhadits an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa sesungguhnya Asma radhiyallahu anha telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah nama dia? Nama penuhnya Asma binti Syakal. Kita belajar pada riwayat 753 bahawa Asma binti Syakal telah bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana cara wanita yang baru berhenti darah haid untuk mandi. Maka baginda Nabi bersabda, ta'khud, ambillah salah seorang daripada kamu ma'aha, airnya, wasidrataha, dan daun bidara, fatatahar, dan basuhlah pada tempat kemaluan tersebut, fatusinut tuhur, dan basuhlah dengan sebaik-baiknya, summa tasubbu ala ra'siha, dan kemudian curahkanlah air pada atas kepala, fatadlukuh, dan gosoklah kepala dengan gosokan yang kuat. Daripada sini kita belajar bukan sekadar Nabi suruh mencurah, tapi memastikan air sampai pada setiap bahagian rambut dan kepala.
hatta tablugha syu'una ra'siha, sehingga air sampai kepada tempat di mana rambut tumbuh, akar-akar rambut. Nabi suruh untuk sampaikan di situ. Summa tasubbu 'alaiha al-ma', kemudian curahkan lagi air pada kepala. Summa ta'khudhu firsah, kemudian ambillah cebisan kain ataupun kapas mumassakah yang telah diletakkan kasturi, fatatahharu biha, maka bersihkanlah diri kamu dengannya. Maka Asma binti Syakal bertanya, bagaimana cara aku nak sapu wahai Rasulullah? Maka Nabi malu nak menerangkan. Maka Nabi bersabda, subhanallah, maha suci Allah, tatahhari nabiha, maka bersihkanlah diri kamu dengan cebisan kain yang berisi kasturi tadi. Maka Aisyah berkata, ka'annaha tukhfi dhalik, maka pada waktu itu beliau merendahkan suara beliau. Pada waktu itu merendahkan suara beliau kerana beliau tahu Nabi SAW malu. Tukhfi maksudnya dengan suara yang rendah. Tattabi'ina atharaddam, kata Aisyah, sapulah cebisan kain yang berisi kasturi tadi pada tempat di mana keluarnya darah. Wasa'alathu an ghuslil janabah, dan kemudian wanita ini bertanya kepada Nabi tentang mandi wajib. Maka baginda bersabda, ta'khudhu ma'an, ambillah air, fatatahhar, dan bersihkanlah diri kamu, fatuhsinu tuhur, dan bersihkanlah dengan diri kamu sebaik-baiknya, au tublighu tuhur, sampaikanlah air pada tempat yang patut disampaikan, thumma tasubbu ala ra'siha, curahkan air pada kepala, fatadluku, dan gosokkanlah kepala dan rambut, hatta tablugh, sehingga sampainya air syu'una ra'siha, pada akar rambut. Maksudnya kena pastikan air sampai pada akar rambut, yang mana tumbuhnya rambut, kena pastikan air sampai. Maka riwayat ini memenuhi, menyempurnakan, menjelaskan riwayat yang lain yang Nabi sekadar sebut curah. Maka sebenarnya bukanlah sekadar curah, tetapi perlu digosok seperti mana riwayat Aisyah ini. Summa tufidu 'alaiha al-ma', kemudian barulah dicurahkan begitu sahaja air. Faqalat Aisyah, maka berkata Aisyah, ni'man nisa, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, lam yakun yamna'uhunnal haya, sifat malu tidak menghalang mereka daripada memperdalami ilmu agama. 752 menerangkan Nabi SAW bila malu nak terangkan bagaimana cara untuk menyapu cebisan kain kasturi tadi pada kemaluan. Wastatara, Nabi telah menjauhkan diri. Wa bi ilahi qala hadatsana Ubaidullah bin Muadz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad nahwa wa qala, Nabi telah bersabda, subhanallah, maha suci Allah, tatahhari biha, bersihkanlah diri kamu dengan cebisan kain kasturi tadi. Wastatara, dan baginda telah menjauhkan diri. Riwayat 753, riwayat yang terakhir pada malam ini. Wabi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah kilahuma an Abil Ahwas an Ibrahim bin Muhajir an Safiyah binti Syaibah an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhalat Asma binti Syakal, nama penuhnya, telah masuk bertemu dengan Nabi, dan beliau bertanya soalan kepada Nabi, wahai utusan Allah, kaifa taghtasil ihdana, bagaimanakah salah seorang daripada kami para wanita nak mandi apabila beliau telah suci daripada haid? Maka Nabi SAW menyebutkan segalanya. Maka berkenaan tentang menggosok pada rambut, sebenarnya ianya tidaklah wajib kalaulah air boleh sampai dengan pasti. Tapi bila seseorang itu rambutnya panjang seperti sebahagian lelaki dan para wanita, maka afdalnya pada waktu itu memastikan air sampai dengan menggosok pada rambut. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Kita akan sambung bab yang ke-14 pada jam 7.40 pagi esok, insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.